Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Saya sihat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan, kita berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ni. Dan terima kasih jugalah kepada yang tak bersama live, bertonton yang menonton recorded live. So terima kasih. Sebelum tu saya nak check saya punya suara okey ke? Kalau tak okey boleh letak dalam ruangan komen tu. InsyaAllah. So jangan lupa juga share saya punya live ni. Mungkin boleh beri inspirasi. So hari ni cerita inspirasi. Mungkin boleh beri inspirasi kepada para pendengar. InsyaAllah. Okey. Saya nak bawa satu cerita. Cerita ni cerita agak famous cerita ni. Daripada Ray Kroc. So, Ray Kroc ni dia adalah bukan pengasas McDonald, tapi dialah yang menggerakkan McDonald sampailah daripada family punya bisnes sampai terkenal seluruh dunia. Okey. Saya mulakan. Sebenarnya dia ada satu buku. Kenaan kisah ni. Kisah dia tebal lah. Saya cuba pendekkan supaya yang pentingnya pengajaran. Sebab dia banyak pengajaran. Macam mana dia boleh ambil alih daripada McDonald, nama asalnya pengasas tu McDonald, dia ambil alih dan dialah yang sekarang ni yang atas nama dia sekarang ni. Okey. So Ray Kroc ni adalah sebenarnya adalah salesman kepada mesin proses makanan. Okey, dia tak kenal pun siapa lagi tu McDonald. Okay. Selepas dia 17 tahun menjadi salesman kepada mesin ni, tiba-tiba pada satu hari tu dia dapat satu panggilan, ada customer nak beli mixer machine dengan kuantiti yang banyak. So dia terkejut lah sebab tak ramai pada masa tu dapat beli mesin yang banyak. Dia dapat order dengan kuantiti yang banyak. So dia heran. So dia ambil keputusan untuk datang sendiri buat deliver ke customer tu. Dan di situlah dia jumpa pengasas asal McDonald, iaitu nama Dick and Mac McDonald, pengasas sebenar restoran McDonald. Okey. So bila dia jumpa, dia tengok proses penghasilan makanan tu, dia surprise. Dia amazed dengan cara proses tu. Dalam 30 saat saja burger sudah dapat disiapkan. So dia berminat untuk lebih tahu dengan lebih lanjut ni. Sebab apa? Sebab dua beradik ni, Ray and Mac ni, dia tekankan kepada sistem. Itu adalah pengajaran yang pertama. Dengan sistem ni lah dia boleh menghasilkan burger dengan cepat. 30 second tanpa kompromi kecepatan, tanpa kompromi kualiti. Okey. Lepas tu dua beradik ni dia pun ada berkongsi kepada Ray Kroc pada masa tu. Dia ni suka buat research and development. Macam mana nak menghasilkan burger yang cepat. Dia melakukan simulasi tempat bakar,
tempat dressing, dia punya susunan tu dia mengikut dia punya flow, proses flow. Disebabkan itulah cepat, tak adalah lepas buat sini pergi sana, pergi ke sana. Dia satu one way punya proses. So dia bercerita itulah sebabnya dia dapat hasilkan makanan dengan cepat. So dia punya proses ni dia bagi tahu yang proses ni dia sempurna sehingga kan kedudukan dapur masak, tempat letak sos dan sayur semuanya sangat bagus tanpa membazirkan banyak pergerakan. Dan semua alatan dia bagi tahu sini semua alatannya adalah custom design mengikut kehendak dua beradik ni. Pada masa tu dia operate dua beradik ni, operate restoran ni berdasarkan family concept. So dia tekankan family concept dan boleh tengok dekat situ masa Ray Kroc pergi sana, dia tengok dia punya customer datang daripada, dia tak ada orang muda. Dia datang daripada family bersama anak-anak, datang bawa mak ayah untuk pergi itu adalah target utama dua beradik ni buat the family concept. Setelah Ray Kroc ni bertemu dua beradik, lepas daripada tu dia Ray Kroc balik rumah, dia tak senang duduk. So Ray Kroc sudah nampak opportunity yang dia ada something untuk bisnes ni. Ray Kroc sudah nampak potensi untuk McDonald ni boleh pergi lebih jauh dan lebih besar. Okay. So selepas daripada tu, Ray Kroc ni dia datang balik dia jumpa dengan dua beradik ni dan menyatakan dia punya keinginan untuk jadikan ejen untuk buat franchise. Okey, sebelum tu setakat ni okey ke? Boleh faham? InsyaAllah. Okey, jadi dua beradik ni pun bersetuju dan dia buat kontrak, tanda tangan, semua setuju yang Ray Kroc ni operate franchise. Okey. Sebenarnya asalnya dua beradik ni pernah buka beberapa cawangan, tetapi gagal kerana isu kawalan kualiti makanan dan juga servis. So jadi selepas daripada tu, bila dah setuju tanda tangan semua, Ray Kroc pun bentang peta Amerika dan tunjukkan kepada adik-beradik dia punya plan macam mana nak work up untuk buat franchising ni. Dua beradik ni dia punya pemikiran dia agak tertutup. Dia asyik bila Ray Kroc ni bagi tahu dia punya impian, dia punya cadangan, dua beradik ni tak berapa berminat sebab dia terlalu nampakkan masalah je. Masalah itu, masalah ini. Dan disebabkan dia hanya disebabkan itulah dua beradik ni hanya fokus kepada satu restoran tu je. Dia tak berani dah untuk buka lebih besar lagi. Okey. Jadi dua orang adik-beradik ini pun dia dengan berat hati juga dia untuk beri Ray Kroc ni peluang untuk buka lagi lebih. Jadi Ray Kroc ni bila dah setuju, dia terus buat marketing, dia buat implement dia punya strategi yang dia dah plan daripada awal lagi. Okey. So yang pertama sekalinya Ray Kroc ni bila dia dah dapat agreement daripada tuan asal McDonald ni. Assalamualaikum Faiz. Sihat ke? Okey, saya sambung balik.
apabila dia dah dapat persetujuan daripada owner asal McDonald ni, dia carikan dia punya investor. So pertama sekali mula-mula dia pergi kepada orang yang kaya, orang yang berada. So orang berada ni dia tak kisahlah. So dia setuju untuk join. Tetapi bila dah bersama dengan orang kaya ni, dia dapati orang kaya ni tak suka ikut prosedur. Sistem yang dia bagi tahu tu dia tak follow. Dia tambah menu servis dia pun dah tukar, dan dia sudah menu-menu dia buat tu dia dah lari dah. Dia tak ada dah family concept. Dia fikir dia terus kepada dia attract juga orang muda. Pada asalnya pengasas dia more to family, more kepada orang-orang tua. So dia dah orang kaya ni, investor ni, dia dah tukar dia punya tujuan asal. Okay. So Red Cross ni sangat pentingkan sistem kualiti makanan. Dan bila bekerja sama dengan orang kaya ni, dia dapati orang kaya ni adalah ibarat golongan yang bodoh. Dia tulis ini golongan idiot, sukar untuk menerima arahan. So selepas daripada tu dia dah give up dengan orang kaya, investor yang kaya-kaya ni, sebab dia golongan orang kaya ni susah untuk kontrol, suka buat keputusan sendiri. Jadi bila dia berjalan pada satu hari tu, dia berjumpa dengan seorang pendakwah Kristian. Masa tu dia jumpa pendakwah Kristian tu, dia tengah jual Bible. Okey. So bila berjumpa dengan orang tu, dia tanyalah kenapa you jual Bible. So dia jawab ni, saya untuk cari rezeki untuk family saya. So daripada situ dia nampak orang ni mempunyai value sama dengan dia, iaitu kepada family. So dia offer lah kepada orang ni untuk take care satu franchise McDonald. Okay. So daripada situ, apabila pendakwah Kristian ni bila dah masuk, bila dah bersetuju dan dia sudah operate, nampak dia ni lebih senang dikontrol. Dan daripada situ dah Red Cross cari investor yang mempunyai value yang sama, iaitu more kepada untuk mencari rezeki, bukan untuk buat more duit. Ini untuk orang yang survive, untuk dapatkan opportunity untuk berjaya. So value-nya adalah family. So yang pendakwah Kristian tu pun, dia buka restoran tu bekerja bersama-sama dengan dia punya isteri. Okey. Lepas tu bila dah Red Cross ini sudah nampak dia punya perkembangan, dia nampak dia buka cawangan daripada satu cawangan ke satu cawangan. Macam biasalah, asal McDonald ni, dua beradik tu, dia dah tak senang hati dah. Dia tak senang hati sebab dia still lagi pemikiran old school, orthodox. Dia tak suka, dia tak berani ambil challenge. Jadi dia dah tak berapa tak sedap hatilah dengan Red Cross ni. Dalam masa 1 tahun pun Red Cross sudah buka 18 cawangan dah. Antara cabaran Red Cross yang terpaksa dia face pada time itunya adalah dua beradik ini halang Red Cross untuk untuk masukkan Coca-Cola, minuman Coca-Cola sebagai dia punya minuman. Okey. Itu yang pertama. Sebab dia belum lagi in control. Yang kontrolnya adalah dua beradik tu lagi. Dan juga dia tidak dapat kelulusan untuk renovate bangunan McDonald tu. So masih lagi dua beradik ni kontrol. Dia tak dapat, walaupun Red Cross yang gerakkan dia punya, yang operate dia punya operation, tapi dia tidak punya power untuk buat keputusan. Antara lagi Red Cross ni tidak dibenarkan untuk tambah menu. Hanya guna pakai menu yang asal.
Disebabkan itulah Red Cross ni tak dapat untuk tambah dia punya income. Nanti kita boleh tengok lepas daripada tu Red Cross akan jadi struggle. Dia tak dapat banyak income. Tidak, dia juga antara cabarannya lagi commission. Dia tak dapat nak yakinkan dia nak naikkan commission Red Cross ni. Daripada asalnya 1.9% saja. Dia nak minta naikkan 3% supaya dia dapat stabilkan dia punya operasi. Jadi dia dah nampak dia punya perjanjian ni dah berat sebelah dah. Lebih untung kepada pengasas tu, walaupun dialah yang bertukar lumus untuk operate franchise lain ni. So lepas daripada tu dia dah tak mampu dah untuk maintain. Pada satu masa tu dia dah tak mampu dah untuk maintain operasi, dan dah tak mampu dah nak bayar sewa, bil utility, dan dah start dah tertunggak, dan dah dapat dah notis tunggakan. Even dia terpaksa gadaikan rumahnya sendiri untuk tampung kos proses. Okey. Dan juga bank pada masa tu dah mula cari dia, dah tuntut dah tunggakan ni, dan dapat dah surat mahkamah. Ketika itu Red Cross ni hampir kehilangan semua dah. Dia nak try untuk sustain dia punya operasi. Dia terpaksa jual rumah dah apa semua. Walaupun jual rumah, pajak rumah sekalipun, dia tak dapat lagi nak cover dia punya loss, dia punya kos operasi. Okey, lepas daripada tu dia mengambil keputusan untuk pergi merayu kepada pegawai bank. Bila dia pergi jumpa pegawai bank, dia cerita, mentah-mentah dia tolak. Rayuan tu ditolak. Ditolak. Selepas tu, masa dia berbual dengan pegawai bank tu, ada satu orang ni. Nama dia adalah Henry Sonburn. Kalau betul saya punya pronunciation lah. Dia ni adalah firma Testifreeze. Masa Red Cross tu tengah buat rayuan, Mamat ni, Henry Sonburn ni, dengar dia punya Red Cross punya masalah. So Red Cross ni, dia offer untuk bantu. Tiba-tiba je Mamat sebelah dengar kita punya sembang, dia datang, aku nak bantu kau lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Red Cross ni pun dia pun dah at loss dah. Dia pun okey lah, nak tolong, boleh lah, tak ada masalah. Dia pun start, Henry ni pun dah study dan come out dengan dia dah jumpa dah kelemahan Red Cross sebenarnya adalah dia tak control bisnes tu. Red Cross ni tidak ada kuasa untuk buat keputusan berkaitan McDonald. Sebab itu selama ni yang menghalang Red Cross daripada perjanjian ini adalah dia tak dapat buat keputusan. Dan semuanya ditolak mentah-mentah oleh dua beradik ini yang tak suka, yang tak open minded, yang tak suka ambil opportunity. Dan tambah lagi dia punya income adalah 1.5% saja. Dia ambil commission daripada keseluruhan sale. So sikit sangat. So Henry ni come out dengan dua proposal lah. Proposal dia tu panjang dan lebih complicated sebab dia berkait dengan hartanah. Okey. Okey, Henry ni bagi tahu kelebihan Red Cross adalah tanah, bukan kedai tu. Sebab tanah dimiliki oleh dia sebenarnya. Selepas daripada tu, dia panggil semua investor-investor ni yang operate franchise tu, dia buat agreement baru, operate atas tanah dia,
kena bayar sewa tanah. Daripada situlah, daripada income, daripada commission daripada MACD, dia dapat income daripada sewa tanah. So dia kembali, dia punya finance dah kembali kukuh dah. Okey, kelebihan Rick Ross pada awal lagi ni adalah dia orang ni suka cepat ambil peluang. Bila dah ada peluang, dia akan grab cepat-cepat. Okey. Selepas daripada tu, bila dah Rick Ross ni sudah makin maju, ketegangan dua beradik ni, McDonald dengan Rick Ross ni dah menjadi semakin tegang lah. Dan selepas daripada tu, dua beradik ni dah tak ada macam dah tak ada power dah. Dan Rick Ross lepas daripada tu semakin berani untuk buat keputusan sendiri tanpa persetujuan dua beradik. Okey. So Rick Ross dia bila dah ada flexibility untuk dia punya operasi ni, dia tambah lagi buat pembaharuan, dia tambah lagi menu, antaranya fillet or fish Big Mac, quarter pounder burger, dia ada menu sarapan Happy Meal untuk kanak-kanak. Dan dia menu-menu ni mendapat kira diterima oleh rakyat Amerika time tu, menjadikan McDonald ni sebahagian daripada cara hidup dia. Okey. Di hujung cerita ni, hubungan Rick Ross dengan dua beradik ni menjadi sangat-sangat tegang. Dan dua beradik ni tidak mampu lagi untuk membayar kos guaman untuk saman Rick Ross. Dia nak saman Rick Ross ni, sebab dia cuba nak ambil dia punya brand lah. So Rick Ross ni dia pula berazam untuk mengusir. Dia nak buang dua orang ni daripada bisnes MACD sendiri, bisnes yang diwujudkan oleh orang tu. Dia nak buang. Akhirnya dua beradik ni berakhir dengan persetujuan, yang mana Rick Ross offer dia sebanyak 2.7 juta USD kepada dua beradik tu. Lepas tangan, jadi hak milik Rick Ross. Dan itulah akhir, lepas daripada itulah Rick Ross take over 100%, sehinggalah pada hari ini dah ada 35,000 cawangan seluruh dunia. Dia ada di 100 negara. So daripada sini ni ada pengakhiran cerita saya. Ada 9 pengajaran yang saya boleh pick up dekat sini daripada kisah Rick Ross ni. Adalah yang pertama sekalinya adalah sistem untuk jaga kualiti ni adalah sangat penting. Yang mana mula-mula sekali tu, yang ingat tak kita, yang dua-dua beradik McDonald ni pentingkan sistem. Semua perkara ada sistem. Yang itulah dia dapat jayakan, hasilkan burger 30 second. Walaupun ada pekerja baru yang masuk kerja pun, dia still lagi boleh achieve dia punya 30 second tu. So sistem adalah sangat penting. Yang keduanya adalah research dan development. Macam mana dia boleh come out dengan 30 second ni, dia buat research. Macam mana dia nak place tempat bakar, macam mana dia nak buat tempat dressing, dia dah susun dah. Macam mana letak sos, tempat sos, supaya tak adalah untuk minimize dia punya pergerakan tu. Disebabkan itulah dia punya dapat hasilkan 30 second punya burger. So value dan target ni pengajaran yang ketiganya, target audience.
pada asalnya dia punya audience, dia fikir orang kaya ni boleh tolong dia sebagai jadi investor. Tetapi orang kaya ni lalas sekali dia panggil orang ni orang golongan idiot yang tak boleh nak kontrol, yang suka kontrol orang. So dia perlukan orang sebagai investor tu sebagai orang yang ada value yang sama dengan dia. So in control. Yang serunya adalah in control. So kita kena ada in control lah setiap sesuatu supaya kita ni tidak mengikut arahan orang lain. Kita ada aim. Kita pegang kita punya aim yang tu disebabkan itulah yang kita nak kena kontrol sendiri. Tak adalah orang lain nak kacau kontrol kita punya target tu. No pressure. Antaranya seterusnya pengajarannya no pressure, no diamond. So pressure yang Ray Kroc gone through tu banyaklah. Antaranya dua beradik ni selalu halang dia untuk tambah menu lah sebagainya, dan setiap cabaran tu biasanya akan setiap cabaran diakhiri dengan kejayaan. Good thing come to those who wait. Antaranya a good thing come to those who wait. Maknanya bila dia dah kan dia punya go through, dia dah sampai satu tahap, dia struggle, dia punya bisnes dah nak hampir jatuh, sampai pajak rumah apa semua, dan tiba-tiba orang yang sebelah yang dengar masa dia cakap dengan pegawai bank tu, orang tu jadi penolong dia. So tawakal. Grab opportunity. So Ray Kroc ni daripada awal lagi dia dah nampak ada opportunity. Dia kejar betul opportunity tu. Untuk dia pergi jumpa dengan dua beradik ni, offer diri untuk jadi agent, offer diri untuk buka lagi franchise banyak-banyak. So ni paling bagus ni Ray Kroc. Dia punya opportunities punya orang. Dan flexibility. Flexibility bila dah kita punya organisasi ni in control, kita senanglah untuk kita ubah untuk sesuaikan dengan keadaan. Dan last kali adalah persistent, istiqamah ataupun istiqamah. Di dalam buku ni dia tulis persistent. So Ray Kroc ni tidak berputus asa, dan dia konsisten dengan sangat kuat keazaman dia untuk jadikan McDonald's sebagai restoran fast food yang terkenal di Amerika. Tambah di Malaysia pun sekarang ni antara yang top fast food restoran. Okey, itu sajalah ceritanya. Semoga kisah Ray Kroc ni menjadi inspirasi, manfaat kepada kita, terutama sekalinya usahawan yang mana even kita yang start bisnes tu, dan mungkin orang lain boleh take over untuk teruskan. Korang dia boleh jadi delegasi tu tidak bersambung. Okey, itu saja daripada saya. Harap kisah ni boleh menjadi pengajaran dan inspirasi lah kepada semua pendengar. Faiz okey ke Faiz? Faiz boleh komen dekat bawah. Ada kat mana tu? Okey, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum. Hari ni tak sentuh pasal keselamatan. Biasalah saya selang-seli dengan storytelling. Kalau tak you all akan boring lah. Safety, negatif, injek, cedera ni. So pun nanti you all akan boring lah. So saya akan selitkan cerita-cerita yang inspiration punya story, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.